Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kita insya-Allah di dalam surah Al-Baqarah, dan insya-Allah hari ini kita cuba bacakan daripada ayat 6 sehingga 16. Sebelum itu, bagi yang baru pertama kali bersama dengan kita, saya ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan insya-Allah diharapnya pertemuan ini akan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Dan juga bagi yang pertama kali, saya perkenalkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi sebelum kita mulakan, saya ada beberapa permintaan pengerasnya seperti biasa. Sebelum kita mulakan, jangan lupa kita menekan button share. Kita kongsikan dahulu, kita tekankan dahulu button share supaya ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga insya-Allah akan dapat mempelajari bersama-sama dengan kita dan meningkatkan kualiti Al-Quran masing-masing. Baik, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan terus masuk kepada ayat yang pertama. Sebelum itu, berikan saya heart dan juga thumbs up insya-Allah
supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah semua. Kita lihat ayat yang pertama. Baik, ayat yang pertama, jika kita baca di awal surah, kita mulakan dengan basmalah, sekiranya tidak memadai dengan kita membaca isti'azah. Membaca isti'azah iaitu bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, kita lihat ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dahulu, kemudian nanti kita akan lihat huraiannya satu persatu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, perhatikan. Di situ didengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Nalladzi, zi di hujung lidah, nakafaru sawa'un 'alaihim. Sebut saja terus masuk alaihim. Sawa itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Di situ hukumnya mad wajib muttasal. Di dalam satu kalimah ada tanda panjang diikuti huruf hamzah, dibacakan 4 atau 5 harakat di situ. Kemudian sebut saja terus masuk alaihim. Di situ hukumnya idhar syafawi. Him, sebut saja him terus masuk Di situ hukumnya ikhfa. Asalnya an, hamzah baris atas bertemu nun bunyi an, tapi jadi ikhfa bunyi dengan kadar panjang 2 harakat. Zar, ra di situ menjadi tebal. Zar, jangan baca zar, tetapi zar tahum, bunyi saja hum terus masuk am lam tu. Hum izhar syafawi, am izhar syafawi, lam juga izhar syafawi. Jangan dipanjangkan. Baik, tanda izhar syafawi mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin boleh tulis di dalam ruangan komen. Mim matinya diberikan tanda mati. Izhar syafawi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim matinya diberikan tanda mati. Jadi hum jangan panjang, am jangan panjang, lam juga jangan panjang. Kemudian tun ikhfa, zir, ra-nya menjadi nipis. Hum izhar syafawi balik. Bunyi saja hum terus masuk la yu'minun. Baik, itu yang pertama saya nak kongsikan. Yang kedua saya nak kongsikan pada ayat ini, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang rasakan, Ustaz, ayat ni terlalu panjang Ustaz, macam mana kita nak buat? Ya. Kadang ramai orang sampai 3-4 kali berhenti. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dia berhenti di situ. Kemudian dia ambil balik, sawa'un 'alaihim ma'anzartahum. Berhenti di situ. Kemudian ambil balik, a'anzartahum am lam tunzirhum. Dia berhenti di situ. Betul, ambil balik, am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kadang 3-4 kali berhenti. Cara yang betul ialah tarik nafas dahulu. Kalau ayat itu panjang, tarik nafas dahulu. Baik, sekali lagi insya-Allah kita akan bacakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Boleh, insya-Allah kita lihat ayat yang seterusnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Baik, perhatikan. Baik. Khatamallahu ala, lafzul jalalah 2 harakat. Jangan baca khatamallahu ala, salah bacaannya. Khatamallahu ala, Allah di situ dipanjangkan 2 harakat. Hu ala qulubihim wa ala, bunyi saja him terus masuk wa ala. Di situ idhar syafawi. Sam'ihim, dan waqaf di situ pun boleh, tak ada masalah. Cumanya tadi saya wasalkan sampai risyawah. Kalau sahabat-sahabat nak berhenti pada sam'ihim pun boleh.
di situ waqaf sili, walaupun dari segi maknanya afdal disambung, afdal diteruskan. Kalau berhenti tidaklah sampai membawa dosa, tetapi mengikut kemampuan masing-masing. Kalau rasanya nafasnya memang tak sampai, nak berhenti di situ tak ada masalah, cumanya berhenti biar betul. Sam'ihim, kemudian ambil balik wa ala absarihim. Kalau nak berhenti pada ghisyawah pun boleh, kalau nak sambung ghisyawatun walahum pun boleh, ya. Baik, sekali lagi dengarkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adhabun adhim. Baik, perhatikan wa ala absar, ada pantulan di situ, qalqalah di situ. Absarihim, ri di situ menjadi nipis. Kemudian bunyi sejahim izhar syafawi, terus masuk ghisyawah. Ta marbutah, kalau waqaf dia menjadi mati, ghisyawah. Kalau sambung ghisyawatu, di situ jadi idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Asalnya ghisyawatun, tapi bila datang waw jadi ghisyawatu walahum. Bunyinya hum, bukan hum, ya. Hum terus masuk azabun, bukan azabun. Beza bun dengan bun, ya. Yang betulnya azabun azim. Boleh sekali lagi insya-Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Baik, kita lihat ayat yang ke-8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Perhatikan. وَمِنَ النَّاسِ, di situ nan, di situ wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Kemudian simai, di situ idgham bi gunnah, asalnya man yaqu, tapi di sini bila nun mati bertemu ya, jangan lupa masuk beserta dengung 2 harakat, hukumnya idgham bi gunnah. Man yaqulu aman, di situ kembali wajibul gunnah dengung 2 harakat. Billah, di situ lafzul jalalah menjadi nipis, datang sebelumnya baris bawah. Hiwa bil yaw, bil jangan baca wabil tetapi wabil. Yau, jangan baca yau tetapi yau. Mil di situ 2 harakat. Khiri wa ma hum ifa syafawi 2 harakat. Bi mu'minin. Baik, insya-Allah banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat di dalam sesuatu ayat, ya. Ada mim mati, ada nun mati, ada hukum mat dan sebagainya, ada qalqalah dan sebagainya. Jadi insya-Allah bagi sahabat-sahabat yang nak mempelajari satu persatu, insya-Allah boleh join jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Baik, sekali lagi kita bacakan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita lihat ayat yang seterusnya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Perhatikan. يخادعون الله, lafz jalalah 2 harakat. هَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا, dibacakan di situ 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasal, jangan lupa 4 atau 5 harakat, datang tanda mad, kemudian diikuti huruf hamzah dalam 2 kalimah. Ikhfa di situ 2 harakat, baru masuk fusahum. Jangan baca anfusahum, salah. Bacaan yang betul anfusahum.
Di situ izhar syafawi jangan panjang. Bunyi sejahum terus masuk. Wa ma yash'urun. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah berikan saya like dan juga heart insya-Allah supaya saya lebih bersemangat. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik, kita lihat ayat yang ke-10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Baik, saya pilih untuk waqaf di situ. Maradhan bila waqaf jadi dha. Fi qulubihim, di situ didengungkan dua harakat. Mim mati bertemu mim, hukumnya idgham mislan saghir. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen. Idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim, jangan lupa dengungkan kadar panjang dua harakat. Maradun, di situ ikhfa, asalnya maradun, tapi bila datang fa jadi maradun, dua harakat. Fazadahumullah, lafzul jalalah dua harakat. Humaradha, dhan menjadi dha, ma'iwat di situ ya. Kemudian walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, walahum izhar syafawi terus masuk azabun izhar halqi. Jangan panjang, terus masuk alimun. Di situ hukumnya iqlab, tanwin bertemu ba. Jangan lupa dua harakat, mim yang nipis. Asalnya alimun, tapi bila datang ba jadi alimun. Bibir itu sekadar bersentuhan saja dengan kadar panjang dua harakat. Bima kanu ada hamas di situ. Yakdzibun, zi di hujung lidah. Dan juga diakhiri dengan ma'ari li sukun dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Sekali lagi kita bacakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, kita lihat ayat yang ke-11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Perhatikan. وَإِذَا, za di hujung lidah. Qila lahum, bunyi saja hum terus masuk. La tufsidu fil, jangan baca fil ya. Fil ra di situ menjadi tebal. Qalu, lu dibacakan 4 atau 5 harakat. In didengungkan 2 harakat. Nama nah, ha pedas. Numus sad dengan baca numus tapi numus lihun, dan diwaqafkan juga dengan ha pedas berbaris depan ya. Lalu melalui huruf mad dan diwaqafkan dengan huruf nun dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Sekali lagi dengarkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, insya-Allah kita lihat ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Perhatikan. Ala dibacakan 4 atau 5 harakat. In di situ didengungkan 2 harakat. Nahum di situ jangan dipanjangkan izhar syafawi. Humul mim baris depan terus naik di atas lam. Mufsiduna wala nak ke wa itu jangan lambat. Selalunya di situ orang akan lambat masuk ke wa. Jadi seakan-akan nun itu kedengaran 2 harakat. Walakil di situ nun mati bertemu lam idgham bila gunnah. Jangan baca walakin. Kalau walakin bunyi izhar. Bacaan yang betul walakil. Kemudian
لا يشعرون. Sekali lagi kita bacakan. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Baik, insyaAllah kita terus ke ayat yang seterusnya. Sebelum itu, bagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa menekan button share. Itulah pengeras yang dikenakan, insyaAllah. Tekan button share dan berikan juga heart dan juga thumbs up kepada saya, supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, insya-Allah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Bermula daripada semalam kita masuk dalam surah Al-Baqarah. Jadi jika nak khatam Al-Quran bersama-sama dengan kami, boleh ikuti kelas kita. Kita akan bersiaran, insya-Allah, seperti biasa. Waktunya di siang hari pukul 3, insya-Allah, di malam hari pukul 10 malam, insya-Allah. Baik. Kita lihat ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Perhatikan. Wa idza qila lahum aminu, bunyi saja hum terus masuk aminu, jangan lambat. Di situ izhar syafawi. Kama dibacakan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfassal dibacakan 4 atau 5 harakat. Amanan, di situ didengungkan 2 harakat wajibul gunnah, nun dan mim yang bersabdu. Mungkin ada sahabat yang tolong tulis di ruangan komen. Suqalu dibacakan 4 atau 5 harakat. Anu bukan anu. Kalau anu bunyi ain, kalau anuk bunyi kaf. Yang kita cari di sini huruf hamzah. Anu minu kama nu nak ke kama, itu jangan lambat. Selalunya di situ. Ini saya ceritakan mengikut pengalaman saya mengajar Al-Quran. Soalnya di part-part yang begitu orang akan lambat masuk, ya. Minu kama 4 atau 5 harakat. Amanas sufaha gitu, ya. Hamzah berakhir dengan hamzah yang diberikan tanda mati. Namanya mati mendatang, ya, mati mendatang di situ. Kemudian sambungan dia, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Perhatikan, ala dibacakan 4 atau 5 harakat. In wajibul gunnah. Nahum humus, hum terus masuk humus. Sufaha 4 atau 5 harakat. Walakil, di situ idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. La ya'lamun. Baik, insya-Allah kita akan baca bersama-sama. Diharap sahabat-sahabat di rumah jangan hanya menulis, silap. Jangan hanya mendengar dan melihat. Kita baca bersama-sama. Tapi menulis itu digalakkan. Tulis perkara-perkara yang penting. Saya tahu banyak perkongsian-perkongsian yang saya berikan sewaktu saya memberikan penjelasan, ya. Mungkin tak sebagai, kalau tidak sebagai rujukan kita, sebagai rujukan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita yang mungkin akan menonton selepas ini, ya, insya-Allah. Baik, kita baca bersama-sama daripada awal. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Boleh, insya-Allah, ya, sahabat-sahabat. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik. Yang belum menekan button share, tekan button share dulu. Tekan button share dulu, insya-Allah. Kita panjang-panjangkan ilmu ini. Semoga insya-Allah pahala kita berkongsi ilmu itu akan berterusan hingga ke hari kiamat, insya-Allah. Walaupun setelah kematian kita, insya-Allah pahala ilmu yang bermanfaat yang kita kongsikan ini insya-Allah akan berterusan. Baik, kita lihat sama-sama ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila
syayatinihim qalu inna ma'akum. Saya wakaf di situ dulu. Mungkin bagi setengah sahabatnya tak sampai. Minta ada sahabat-sahabat berikan komen sedikit. Macam mana pernafasannya? Macam mana pernafasannya? Boleh tak boleh ikut dengan kita? Ataupun nak kita pendekkan? Nak kita pendekkan ataupun sebaliknya. Kalau tak sampai nak buat macam mana? Tak sampai nak buat macam mana? Cuba tak sampai. Kita baca sampai wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Cuba berhenti di situ. Kalau boleh sampai berhenti yang tempat saya berhenti tadi lagi cantik. Kalau boleh sampai habis ayat lagi cantik. Tapi mengikut kemampuan kita tahulah baca Al-Quran ini tak semua orang sama. Ada orang yang kemampuan pernafasannya lebih daripada yang lain, ya. Jadi yang pentingnya apa? Yang pentingnya sahabat-sahabat mencari tempat yang berhenti sesuai dan ambil balik ibtidak pada tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai, ya. Baik. Sekali lagi dengarkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau waqaf di situ ambil balik. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat, ya. Jadi perhatikan hukum tajwidnya yang mana saya beritahu tadi, yang mana patut dengung 2 harakat. Kadang-kadang bila baca Al-Quran ini kita terlanggar. Yang mana yang kena 4 atau 5 harakat, yang mana kena dengungkan 2 harakat, ya. Yang mana yang tak boleh didengungkan, yang mana tak boleh dipanjangkan. Disiplin membaca Al-Quran itu sangat penting. Kerana di sana terdapat 2 bentuk jenis kesalahan. Pertamanya lahnul jali. Lahnul jali itu kesalahan yang membawakan kepada hukum haram dan berdosa dan boleh membatalkan solat. Seperti tertukar huruf ataupun tertukar baris. Yang tu paling-paling kita kena hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan itu. Dan kesalahan yang kedua, lahnul qafi, kesalahan yang tersembunyi itu, kesalahan seperti panjangnya tidak cukup. Contohnya tadi saya kata 4 atau 5 harakat. Sahabat-sahabat telajak baca sampai 6 harakat. Ataupun baca 3 harakat saja. Tidaklah sampai haram. Ataupun dengung wajibul gunnah. Ataupun dengung ikhfa-nya tak kurang tepat dan sebagainya. Tidaklah sampai lari makna, tidaklah sampai haram, tetapi sebaiknya kita elakkan kesalahan-kesalahan qafi itu sebut, ya. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan jali, tertukar huruf. Jadi tidak makhraj huruf sahabat-sahabat mesti kena mahirkan. Kalau tidak sudah pasti akan melakukan kesalahan tertukar huruf. Contohnya za dengan za ataupun sa dengan sa. Banyaklah huruf-huruf yang hampir sama. Qa, kha, gha. Yang mana satu? Jadi kita kena bezakan betul-betul. Kalau tidak, kita akan melakukan kesalahan tertukar huruf dan dia merupakan hukum haram. Tujuan kita membaca Al-Quran adalah ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca di dalam solat, agar dengan harapan solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, jika kita baca dalam keadaan salah, jadi kita instead of dapat pahala, dapat dosa. Instead of solat diterima, solat ditolak. Wa iyyazubillahi min zalik. Jadi mestilah dijaga perkara-perkara yang saya pesan tadi itu, insya-Allah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, sekali lagi jangan lupa menekan button share. Insya-Allah kita panjangkan kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita agar semua daripada kita insya-Allah dapat memperbaiki Al-Quran. Kita nak semua daripada kita dan ahli keluarga kita insya-Allah akan menjadi penghuni syurga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita teruskan ayat seterusnya, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan saya heart dan juga thumbs up dan menekan button share. InsyaAllah kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu kita baca sekali lagi ayat ini, boleh? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Boleh insya-Allah kita lihat ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah dibacakan dengan wajah yang tebal, dengan lafzul jalalah itu dipanjangkan 2 harakat. Hu yastahzi'u bihim. Bihim, jangan bihim tetapi bihim. Kemudian wa yamudduhum. Wa yamudduhum idhar syafawi, bunyi saja hum terus masuk. Fi tughyanihim ya'mahun. InsyaAllah kita baca sekali lagi sama-sama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kita lihat ayat yang ke-16. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Saya wakaf di situ dulu untuk memberikan kemudahan mungkin bagi sahabat-sahabat yang tidak sampai nafas hingga akhir ayat. Saya berhenti di huda itu. Sekali lagi dengarkan. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda. Kemudian saya sambungkan, fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik, perhatikan. Ula dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ikalladhi, ujung lidah. Nash, nun baris atas terus naik di atas shin. Tarawud, waw baris depan terus naik di atas dad yang bersabdu. Tarawud dalalata bil huda. Bil, jangan bil, kita baca bil. Fama rabihat, di situ idgham mutamasilain, ta bertemu ta. Rabihat, jadi naik terus di atas ta yang kedua. Rabihat tijaratuhum, bunyi saja hum terus masuk. Wa ma kanu muhtadin. Boleh insya-Allah. Sekali lagi kita bacakan. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Kita akan baca bersama-sama, boleh? Daripada ayat ke-6 sehingga ayat ke-16. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, minta komen seronoknya cinta Al-Quran. Kalau dah bersedia, minta komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan jangan lupa, sebelum kita mulakan bacaan, pengeras kita seperti biasa. Pertamanya, menekan button share, insya-Allah. Tag kawan-kawan kita. Yang keduanya, berikan heart dan juga likes. Supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah, walaupun kita belum pernah bertentang mata dari segi zahir, walaupun setakat di alam maya, diharapnya perhubungan ini berterusan insyaAllah hingga ke hari akhirat. Dan insyaAllah supaya kita nanti suatu hari nanti menjadi saksi di antara satu sama lain. Yang di dunia dahulu kita pernah berusaha untuk mendekati Allah SWT melalui kalam Allah, melalui Al-Quran ini. Dan kita telah berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, kalau semua dah bersedia, insya-Allah kita mulakan di atas bacaan isti'azah. Kita baca isti'azah dulu, kemudian barulah kita mula bacaan ayat. Boleh? Kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sedikit sebanyak perkongsian kali ini dapat memberikan nilai tambah pada sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran masing-masing. Jadi seperti mana yang kita tahu, di dalam bacaan ayat Al-Quran, bila kita dah masuk ke bahagian Al-Quran ini, seperti biasalah, banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat di dalam satu-satu ayat. Jadi bagi sahabat-sahabat yang insya-Allah nak kami bimbing untuk membaca Al-Quran daripada asas sehingga akhir, nak pelajari kembali satu-satu makhraj huruf dan nak mempelajari hukum-hukum tajwid secara tersusun dan sistematik, insya-Allah selepas ini boleh tonton satu video ringkas berdurasi 2 minit untuk kita memperkenalkan kaedah yang kita gunakan bagi sahabat-sahabat yang nak belajar daripada asas. InsyaAllah boleh tonton selepas ini. Jadi saya rasa perkongsian saya setakat itu dahulu. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras
yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.